Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah muslimin hadirin jemaah yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan dikurniakan oleh Allah Taala keikhlasan yang sepenuhnya di dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang kedua anjuran Masjid Bukit Aman menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jun hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai ke muka surat 87. Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan bagaimana di dalam sistem pengajian Tauhid 3 mengandungi kesalahan-kesalahan yang bercanggah dengan akidah ahli sunnati wal jamaah dan bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah secara umum. Kalau kita boleh refresh kembali di dalam konsep Tauhid Rububiyah daripada perkataan Rabbun iaitu Tuhan, maka yang benar adalah konsep kita itu mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang memberi kaya atau miskin, dan segala-galanya hanyalah Allah semata-mata. Itu adalah konsep yang benar yang wajib kita terima. Cuma dalam pengajian Tauhid Sifat 20 digunakan istilah yang berbeza, bukan Tauhid Rububiyah tetapi Wahdaniyatul Af'al, keesaan pada perbuatan. Jadi di situ tidak masalah. Masalah adalah di atas landasan Tauhid Rububiyah tadi mendakwa bahawa orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab kononnya bertauhid juga, tapi dengan Tauhid Rububiyah sahaja. Ini keliru, ini bercanggah dengan maksud sebenar daripada Al-Quran dan Sunnah, dan ini akidah yang tidak dipegang oleh salafus soleh. Tidak ada di kalangan sahabat Nabi, tabi'in ataupun tabi'in yang berpegang bahawa orang musyrikin ada tauhid. Jadi yang setakat itu wajib kita tolak penyelewengan dalam Tauhid 3 yang demikian. Yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah daripada perkataan ilah yang juga bermakna Tuhan. Konsep yang benar dalam Tauhid Uluhiyah adalah kita hanya boleh beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Haram bahkan syirik untuk seseorang itu menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan katakan seumpama batu, kayu, berhala dan sebagainya. Bahkan kalau menyembah kepada malaikat atau menyembah kepada para nabi misalnya, tetap hukumnya adalah haram dan syirik. Setakat itu kita wajib terima konsep Tauhid Uluhiyah. Tetapi penyelewengan berlaku di mana atas nama Tauhid Uluhiyah maka amalan tawassul disempitkan, amalan tabarruk juga disempitkan, dan yang paling serius adalah amalan istighatsah, iaitu meminta tolong kepada para wali, kepada orang-orang soleh, itu bahkan
disyirikkan. Dan inilah the underlying ideology behind the modern terrorism yang dilakukan oleh golongan ISIS, golongan Daesh. Jadi puncanya adalah pada penyelewengan dalam tauhid uluhiyah. Mereka menghalalkan darah orang-orang Islam, menghalalkan membunuh orang yang mengucapkan kalimah syahadah dengan dakwaan orang itu sebenarnya musyrikin kerana mengamalkan tawassul, tabarruk dan juga istighosah. Jadi kalau ideological terrorism sebegini itu tidak akan dapat diatasi dengan efektif kecuali ideologinya juga perlu dibentangkan, diterangkan, dihuraikan supaya masyarakat umat Islam tidak terpengaruh dengan ideologi sedemikian. Yang ketiga, atas nama Tauhidul Asma'i wa Sifat, belajar nama-nama Allah dan belajar sifat-sifat Allah itu bagus, tetapi apabila mereka pergi kepada memahami ayat-ayat yang sama-sama, ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir semata-mata, the literal meaning, yang bercanggah dengan makna ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, maka itu ditolak. Misalnya kita tidak boleh memahami perkataan yadullah dengan makna anggota tangan, walaupun yadul dari segi bahasa maknanya anggota tangan. Kerana menganggotakan Allah Ta'ala itu bercanggah dengan ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai', ataupun memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna Allah itu duduk bersemayam ataupun menetap di atas arasy, juga kerana itu bercanggah dengan firman Allah Ta'ala, ya, bahawa Allah Ta'ala itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alam ini. Arasy itu alam, ya. Jadi Allah ciptakan arasy bukan untuk Allah duduk atau bertempat di atas arasy, ya. Allah wujud sebelum ada arasy. Maka wujudnya Allah tanpa tempat itu pasti tidak akan setelah Allah Ta'ala menciptakan arasy lalu Allah berubah menjadi bertempat. Jadi elemen-elemen tashbih menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk ini menandakan ciri-ciri kesesatan, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran sendiri, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka itu ada zaigh. Zaigh maknanya bengkok, cenderung kepada sesat, maka dia akan ikut yang sama-sama. Daripada ayat mutasyabihat dia ikut yang itu, sepatutnya dia ikut yang muhkamat. Hunnal umul kitab dalam Al-Quran tersebut, muhkamat ini yang menjadi induk kepada Al-Quran. Jadi apa-apa rujuk kepada yang muhkamat. Tiba-tiba tidak, mereka nak ikut yang mutasyabihat. Jadi kalau itu sebagai usul akidah, itu adalah tanda orang ini hatinya cenderung kepada kesesatan waliyazubillah. Jadi ini secara umum. Kenapa tauhid tiga itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Hari ini kita pergi secara khusus, iaitu dakwaan bahawa orang musyrikin ada tauhid rububiyah. Jadi di bawah konsep tauhid tiga, mereka mendakwa orang musyrikin hanya syirik dari segi uluhiyah saja, kerana mereka sembah lain dari Allah. Tapi kalau dari segi rububiyah, bahawa Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang menjadikan, yang menciptakan, menghidup, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Jadi kata mereka itu orang musyrik bertauhid. Ini bercanggah secara khusus, ya. Kalau secara umum kita telah terangkan. Secara khusus dalam surah At-Taubah ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang ahlul kitab ini, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli agama mereka itu sebagai roh, maknanya banyak. Kata pendukung tauhid tiga, kalau rububiyah mereka hanya ikrar satu saja, Rabbun wahidun. Tapi Al-Quran sendiri menyatakan bahawa orang kafir mereka itu mengambil arbabah, pada rob yang banyak, min dunillah. Maka dakwaan kononnya bertauhid dari segi rububiyah itu disanggah oleh Al-Quran sendiri. Demikian dalam surah Ali Imran ayat 80 Allah Ta'ala berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan
nabiyyina arbaba. Dan dia, yakni seorang nabi, seorang rasul itu tidak boleh menyuruh kamu untuk mengambil malaikat dan juga nabi-nabi sebagai rob-rob. Jadi nak mengatakan kalau orang musyrik itu bertauhid dari segi rububiyah tak betul. Kerana mereka memang mengambil arbaba, mengambil rob-rob yang banyak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 hingga 98 Allah Taala berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Ini perkataan orang musyrikin pada hari kiamat. Kata mereka, demi Allah, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Kerana kami menyamakan kamu yang ini sembahan-sembahan selain daripada Allah bi rabbil alamin, dengan Rabb sekalian alam. Jadi dari segi rububiyah pun orang musyrikin tidak ada tauhid. Orang musyrikin itu dia syirik Allah Ta'ala, rububiyahnya pun syirik. Kerana dia intikad berhala dia itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, berhalanya itu boleh datangkan penyakit, berhalanya boleh bagi rezeki dan sebagainya, maka dia sembah berhala. Jadi kedua-duanya syirik, rububiyahnya pun syirik, uluhiyah juga syirik. Jadi 3 ayat yang kita bacakan tadi adalah dalil khusus membatalkan dakwaan pendukung tauhid 3. Kononnya orang musyrikin ada tauhid rububiyah. Itu salah faham, salah tafsir terhadap ayat suci Al-Quran. Ayat yang lain, Suratul Furqan ayat 60, Allah berfirman, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna." Apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik, hendaklah kamu sujud kepada Allah. Ar-Rahman kan nama Allah juga. Hendaklah kamu sujud kepada Ar-Rahman, yang ada Allah Ta'ala. Lalu orang musyrik menjawab, apa dia Rahman? Jadi macam mana mereka didakwa bertauhid, mengesakan Allah sebagai Rabb, sedangkan mereka pun tak mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, surah Ar-Ra'd ayat 30, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman qul huwa rabbi." Dan mereka orang musyrik kafir dengan Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala. Katakanlah dia, yakni Ar-Rahman, Rabbi, itu adalah Rabb saya. Jadi kalau mengatakan orang musyrik pun sama juga macam orang Islam, Rabb dia satu macam kita, itu bercanggah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kekeliruan menyangkakan bahawa Rabb dan ilah itu berbeza. Padahal Rabb dan ilah itu adalah talazum. Rabb, Tuhan yang menciptakan, menghidup dan mematikan, itulah ilah, Tuhan yang disembah dan yang kita itu beribadah kepadanya. Jadi membeza-bezakan, kalau Rabb itu lain, ilah itu lain, sehingga boleh orang itu bertauhid dari segi rububiyah dan syirik dari segi uluhiyah, itu adalah keliru. Misalnya dalam surah Maryam ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi." Rabb kepada langit dan bumi dan apa yang ada pada antara kedua-duanya, maka hendaklah kamu sembah akan dia. Jadi berbeza dengan dakwaan pendukung tauhid 3, katanya rububiyah ni tak ada kena-mena dengan sembah. Rububiyah ni hanya nak menceritakan Allah yang mentadbir alam semesta ini. Tapi dalam ayat Al-Quran sama saja. Bila Allah sebut Rabb, Allah kaitkan dengan menyembah. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu, maka hendaklah kamu sembah akan dia. Wastabir li ibadatihi, dan hendaklah kamu itu sabar, tekun beribadah kepada Allah. Begitu juga di alam arwah dalam suratul A'raf ayat 172, ketika kita masih di dalam alam ruh, kita telah ditanya, "Alastu bi rabbikum qalu bala."
Allah bertanya kepada manusia, bukankah aku itu Tuhan kamu, Rabb kamu? Lalu mereka menjawab, bahkan syahidna, kami menyaksikan. Jadi kalau dikatakan rububiyah itu tidak memadai, kena uluhiyah. Sedangkan di sini bila beriktiraf dengan rububiyah, automatik iktiraf dengan uluhiyah. Memadai, Allah hanya tanya alastu bi rabbikum. Allah tidak perlu lagi tanya alastu bi ilahikum. Tidakkah aku itu juga ilah kamu? Menunjukkan Rabb dan ilah itu ada talazum. Maknanya seorang yang mentauhidkan Allah sebagai Rabb, Tuhan yang menciptakan, dia juga pasti mentauhidkan Allah sebagai ilah, Tuhan yang disembah. Sebaliknya orang yang menyembah selain daripada Allah, berarti rububiyah dia juga tidak tauhid. Dia beranggapan ada selain daripada Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Dan ayat-ayat yang lain, lakinnahu wallahu rabbi, apabila satu orang itu mensyirikkan Allah Ta'ala, lalu ditekankan, diberitahu oleh saudaranya, akan tetapi dia Allah adalah Rabb saya, tidak disebut ilah, walaupun konteks percakapan itu tentang Tuhan yang disembah, masih guna Rabb. Demikian Fir'aun apabila menyuruh manusia menyembah kepada dia. Apa kata Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la. Lalu Fir'aun berkata, akulah Rabb kamu yang paling tinggi. Fir'aun tidak berkata akulah ilah kamu. Sedangkan konteks percakapan Fir'aun nak suruh orang sembah kepada dia, bukan nak kata dia yang ciptakan langit dan bumi dan sebagainya, pun menggunakan istilah Rabb. Jadi Rabb nak dikatakan berbeza dengan elemen disembah itu, bercanggah dengan ayat suci Al-Quran. Demikian dalam hadis disebutkan bahawa malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada ahli kubur, kepada penghuni kubur dengan pertanyaan mar rabbuka, siapa Rabb kamu? Jadi pendukung ayat 3 kata Rabb saja belum memadai. Setakat mentauhidkan Allah sebagai Rabb, penyembah berhala pun ada tauhid macam itu. Kita kena tauhid juga sebagai ilah. Kalau begitu, tentulah soalan ini belum cukup. Dan mungkin tak perlu ditanya man rabbuka, sebab sama. Orang musyrik pun Rabbnya Allah, orang Islam pun Rabbnya Allah. Sepatutnya ditanya man ilahuka, siapa Tuhan sembahan kamu? Tetapi oleh kerana Rabb ini juga adalah ilah, maka memadai dalam hadis ini mereka hanya bertanya man rabbuka, siapakah Rabb kamu? Jadi menyangkakan bahawa satu orang itu bertauhid rububiyah tetapi syirik dari segi uluhiyah, itu tidak benar. Karena orang musyrik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi tidak bertauhid dengan kedua-duanya. Dengan rububiyah tidak bertauhid, dengan uluhiyah juga tidak bertauhid. Jadi natijah daripada dakwaan sebegini adalah menyamakan orang kafir seperti orang Islam. Orang Islam tauhid rububiyah, kafir juga tauhid rububiyah. Lebih parah dari itu, menyamakan orang Islam sebagai orang kafir. Dia ni nampak dia ucap kalimah syahadah, sembahyang jemaat lah apa semua, tapi dia musyrik sebab dia tawassul, sebab dia mengamalkan tabarruk, ambil berkat, sebab dia mengamalkan istighosah, maka halal darahnya boleh dibunuh. Ini kesan negatif daripada kebatilan yang terkandung dalam tauhid 3 tadi. Bukan setakat menyamakan orang kafir seperti orang Islam, bahkan mengkafirkan orang Islam, dan akhirnya menghalalkan darah. Dan ini berlaku dalam sejarah, ribuan umat Islam yang dikafirkan lalu mereka bunuh. Bahkan yang baru-baru ini kita tengok golongan Daesh ataupun ISIS yang dibunuh itu orang Islam. Mengucap pun dia bunuh, mengucap pun dia bom, mengucap pun dia sembelih. Jadi kalau orang bertanya, kalaulah orang musyrik tidak bertauhid, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Dan demi sekiranya kamu tanya mereka, yakni orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi,
Dan siapa yang memusingkan matahari dan bulan, nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Itu kan bukti mereka itu bertauhid. Tidak. Sebagaimana kita terangkan dalam kuliah yang lalu, ini bukti bahawa mereka di dalam syiriknya mereka itu tidak ada hujah. Mereka hanya ikut amalan nenek moyang semata-mata. Kalau kita tekan mereka, kamu sembah berhala, adakah berhala cipta langit bumi? Tentu dia tak dapat menjawab ya. Dia tahu tak betul. Adakah berhala yang kamu sembah ini yang pusingkan matahari dan bulan? Dia tak boleh jawab ya. Akhirnya dia terpaksa mengaku, tapi bukan berarti dia bertauhid. Dalilnya hujung ayat tersebut Allah berfirman, fa'anna yufakun. Lalu selepas itu ke manakah mereka itu dipalingkan? Dalam kitab tafsir menyebut ila syirki. Mereka dipalingkan kepada syirik. Ini dibuktikan lagi perkataan orang musyrik kepada Nabi Hud alaihi salam, innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa, melainkan kamu ini telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian dari berhala-berhala kami. Jadi mereka beriktikad berhala juga boleh mendatangkan penyakit. Jadi berhala ini ada kuasa. Jadi macam mana nak reconcile? Mulut dia kata Allah cipta langit dan bumi, perbuatan dia sembah kepada berhala. Ini yang disebut dalam Al-Quran, yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka itu hanya nak meredakan kamu dengan bibir mereka, dengan mulut mereka. Mereka cakap benda yang sesuai dengan kehendak kamu, tetapi ta'ba qulubuhum, hati mereka engkar, hati mereka tidak beriman dengan tauhid. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang di muka surat 93 kita akan pergi menjawab soalan apakah makna tauhid 3 ini dan sejauh manakah ia berbahaya kepada akidah seorang Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.